Datuk Yang di-Pertua. Saya akan membicarakan tentang isu keselamatan. Apa yang kita lihat dalam bajet yang telah pun dibentangkan, diperhatikan bahawa Kementerian Pertahanan telah pun diperuntukkan sebanyak 16.145 bilion. Manakala Kementerian Dalam Negeri 17 bilion. Maksudnya Datuk Yang di-Pertua untuk pertahanan dan menjaga keselamatan negara kita, kita telah pun memperuntukkan sekitar 33 bilion ringgit. Dan sudah tentu keselamatan yang dimaksudkan ini ialah keselamatan bagi menjaga negara dari pencerobohan luar negara dan juga keselamatan yang ada kaitannya dengan dalam negara. Apa yang kita lihat sekarang ini, ada dua jenis keselamatan yang kita sebut. Yang pertama, aggression dari luar yang melibatkan pencerobohan dari luar seperti yang telah pun kita lalui sekitar tahun 2013 yang lalu, di mana ada pihak-pihak yang telah pun mengambil kesempatan di atas ketenangan negara kita, telah pun menceroboh Lahad Datu pada 2013. Ini satu contoh. Manakala dalam negeri pula kita melihat bagaimana isu-isu keselamatan dalam negeri, termasuklah apa yang sedang berlaku dalam penjara kita. Untuk makluman Dewan, dewasa ini Datuk Yang-di-Pertua ada 69,500 orang banduan. Dan di kalangan 69,000 itu, 56% ialah terdiri dari mereka yang terlibat dalam penyalahan gunaan dadah. Isu yang saya nak bangkitkan di sini Tuan ialah kita ada dua pilihan. Yang pertama, rakyat Malaysia membiarkan agensi-agensi kerajaan yang telah pun kita amanahkan seperti Angkatan ATM untuk menjaga keselamatan kita. Ataupun kita memberikan tugas ini semata-mata kepada pihak polis dan agensi-agensi lain di bawah KDN untuk menjaga keselamatan dalam negeri. Maknanya di sini rakyat berpeluk tubuh dan menyerahkan tanggungjawab ini kepada agensi-agensi yang kita namakan agensi-agensi keselamatan ini. Namun pun begitu, Datuk Yang-di-Pertua, saya kira saya ingin mengajak ahli parlimen berfikir. Kita juga ada satu masalah yang sedang menanti kita di luar. Bagaimana kita melihat saban hari, Datuk Yang-di-Pertua, masyarakat kita makin hari makin melemas apabila kita melihat setiap tahun hampir 450,000 pelajar-pelajar yang keluar daripada lulusan ataupun keluar daripada tingkatan 5. Mereka menamatkan pengajian di peringkat tingkatan 5 dan jumlah mereka ialah hampir 500,000 juta. Ada yang mampu terus ke universiti, tetapi ramai juga yang terkandas dan tidak dapat melanjutkan pelajaran ke universiti. Isu yang saya nak bawa di sini Tuan ialah bagaimana masalah sosial makin berkembang, bagaimana masalah ras makin berkembang, bagaimana masalah salah faham kebudayaan makin berkembang. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, kita membenarkan sekolah-sekolah vernacular terus wujud, yang sebenarnya ada sebab-sebab sejarahnya yang saya kira tidak ada masalah. Tetapi suka tidak suka, kita melihat bagaimana rakyat Malaysia
telah terpisah semasa mereka berada di peringkat sekolah lagi. Ada rakyat Malaysia yang menghantar anak-anak mereka ke international school. Ada rakyat Malaysia menghantar anak-anak kita ke sekolah kebangsaan. Ada yang menghantar ke sekolah-sekolah vernacular, sama ada beraliran Tamil ataupun Mandarin. Nah, isu yang ditimbul di sinilah berlakunya bagaimana interaksi antara anak-anak kita ini amat-amat minima apabila mereka dikelompokkan mengikut kehendak ibu bapa tadi. Anak-anak tidak buat pilihan, tetapi ibu bapa lah yang membuat pilihan. Apa yang sedang berlaku ialah masa hari terus berlalu dan di sinilah nyata anak-anak kita amat-amat minima interaksinya. Datuk ini betul. Saya melihat di antara cara yang kita boleh selamatkan negara ini ialah dengan mengadakan satu kaedah yang saya namakan national service. Saya melihat 59% mereka yang terlibat dalam dadah ini ialah mereka yang di kalangan anak-anak muda. Di samping itu harus diingat generasi Malaysia, rakyat Malaysia, puratanya rakyat Malaysia berumur 30 tahun. Puratanya. Bayangkanlah dalam umur yang begitu muda, mereka sudah tentu akan terjebak dalam berbagai-bagai kesalahan dan di antaranya ialah dalam dadah yang makin hari makin meningkat. Dengan pemikiran baru yang saya nak mengajak ahli parlimen khususnya memikirkan bagaimanakah kita menyelesaikan masalah ini, bagaimanakah kita dapat mengurangkan perbelanjaan khususnya perbelanjaan keselamatan ini kalau kita mengajak semua rakyat terlibat mengambil bahagian dalam memperkasakan keselamatan negara kita dengan memperkenalkan national service. Saya mencadangkan supaya anak-anak kita yang lepas saja tingkatan 5, kerajaan mesti menyediakan satu kaedah bahawa mereka diwajibkan masuk national service. Paling tidak pun minimal 2 tahun. Ini bukanlah suatu baru kerana Singapura telah pun buat bertahun. Di Korea telah pun buat bertahun. Di Taiwan telah buat bertahun. Di Jepun telah buat bertahun. Apa faedah national service ini? Yang pertama, kita boleh membentuk sasiah mereka. Maknanya, kalaupun mereka tidak mempunyai latar belakang percampuran antara kaum satu sama lain, tetapi dalam masa 2 tahun ini, mereka akan kenal siapa itu Melayu, siapa itu Dayak, siapa itu Bajau, siapa itu India, siapa itu orang Ulu, siapa Badak. Di sinilah dalam masa 2 tahun itu anak-anak kita dapat bercampur. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa 2 tahun ini juga kita dapat melatih mereka menjadi anggota tentera ataupun orang yang tahu tentang hal ehwal keselamatan negara. Maknanya mereka ini terlatih untuk menjadi seorang perwira negara kita. Andai kata apa-apa terjadi, insya-Allah anak-anak kita sudah terlatih untuk menggunakan senjata tanpa lagi bergantung kepada mereka yang profesional sebagai tentera ataupun polis. Yang ketiga lebih penting sekali itu yang dipertua ialah bagaimana membina satu masyarakat. Satu masyarakat yang boleh kita letakkan acuan. Bagaimana masyarakat yang akan berdisiplin semenjak mereka menjadi anggota kepada National Service ini. Bayangkanlah apabila mereka melanjutkan pelajaran, mereka akan menjadi anak-anak yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Anak-anak yang lebih faham apa itu arti tata negara. Anak-anak yang lebih jiwanya, lebih mempunyai tata negara yang luar biasa. Kerana dalam semasa 2 tahun inilah mereka akan dididik, akan diberikan pandangan-pandangan dan juga diberikan sejarah dan sebagainya supaya padat dengan ilmu agar mereka dapat membina kehidupan mereka yang lebih berguna di masa depan. Saya masih ingat lagi kalau Tuan Yang di-Pertua melihat bagaimana bekas-bekas tentera. Cuba Tuan Yang di-Pertua balik kampung tengok akan ada perbezaan di antara orang kampung biasa yang tidak pernah menganggotai angkatan tentera dengan orang kampung
yang telah pun pension dan kembali ke kampung, akan ada perbezaan bagaimana karakter bekas tentera dengan orang kampung biasa. Bagaimana mereka bertutur dan bagaimana mereka bertindak dalam kehidupan harian mereka. Dan oleh kerana mereka telah pun berada dalam angkatan tentera itu, dididik sedemikian rupa dan telah pun mendapat pendidikan jasmani serta rohani, dan tentu ini apabila mereka pension pulang ke kampung, akhirnya kita lihat bagaimana karakter dan pembawaan diri mereka amat berbeza. Dan inilah yang kita perlukan. Saya mencadangkan kerajaan memerhatikan untuk mengembalikan negara ini kepada track yang betul, supaya anak-anak kita yang kita lahirkan, hampir 1,5 juta setiap tahun lepasan sekolah ini, dapat kita kawal, dapat kita didik. Yang lebih penting sekali, mereka mempunyai jiwa besar untuk mempertahankan negara ini. Itu yang pertama, itu ini betul. Yang kedua, saya juga mencadangkan kerajaan melihat balik bagaimana pegawai-pegawai kerajaan, khususnya pejabat awam yang sekarang ini dibenarkan cuma mendapat pension pada umur 60 tahun. Saya bimbang. Sebenarnya pension umur 60 tahun ini tidak membantu negara kita. Sepatutnya saya melihat kita harus kembali kepada satu suasana di mana pegawai kerajaan, saya masih ingat lagi, saya bekas pegawai kerajaan, di mana pada umur 40 tahun pegawai kerajaan atau penjawat awam diberi pilihan sama untuk meneruskan kehidupan dia sebagai pegawai kerajaan, ataupun dia boleh ambil pension walaupun pension tidak besar. Tetapi kalau inilah boleh dikembalikan, saya yakin ramai di antara penjawat-penjawat awam yang mahu pension awal kerana mahu menceburkan karier mereka dalam bidang-bidang yang lain, sama ada ceburkan diri dalam bidang profesional, perniagaan ataupun politik atau lain-lain. Dan ini memberikan mereka ruang untuk tidak terus-menerus berada dalam perkhidmatan awam. Satu lagi kebaikan, kalau kita memberikan mereka peluang pension awal pada umur 40 tahun, ini akan membuka ruang kepada orang Melayu dan Bumiputera menceburkan diri dalam perniagaan. Orang Melayu dan Bumiputera yang kebanyakannya berada dalam perkhidmatan awam yang jumlahnya 1.3 juta ini, sekarang terbenam dalam perkhidmatan awam dan hidup dalam comfort zone yang luar biasa. Sudah tentulah kalau dia dah masuk umur 50-55 tahun, dia tidak akan lagi berani mengambil risiko keluar dan menceburkan diri dalam perniagaan. Dan sekaligus kita akan melihat bagaimana mereka berpotensi yang boleh menceburkan dirinya dalam alam perniagaan dan dalam bidang-bidang yang lain, tetapi oleh kerana dia hidup dalam comfort zone, akhirnya dia akan menghabiskan waktu-waktu yang produktifnya dalam perkhidmatan awam. Jadi saya mencadangkan kerajaan membuka peluang. Dua keuntungan yang kita dapat di sini. Yang pertama, kita akan melihat peluang untuk anak-anak muda yang sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan dapat masuk ke dalam alam perkhidmatan awam apabila ada mobiliti di atas. Ada kekosongan di atas. Bila ramai pegawai-pegawai yang telah pun mencapai umur 40 atau 45 tahun boleh berhenti berpension awal, dan ini akan memberikan ruang kepada anak muda. Yang keduanya ialah ini akan membukakan ruang kepada mereka yang ada kepakaran tertentu dan meninggalkan perkhidmatan awam dengan berpension, tetapi juga menceburkan diri mereka ke dalam bidang-bidang perniagaan atau profesional yang lain. Jadi saya kira ini ialah benda yang harus dilihat, kerana kita harus bergerak maju ke depan dengan memberikan peluang-peluang yang lebih kepada penjawat-penjawat awam. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Ketua, saya menyokong bajet ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Saya jemput Yang Berhormat Ipoh Timur.